Saat ini dunia seperti tidak berkesudahan dengan konflik dan peperangan. Di segenap ceruk dunia terdapat sahaja konflik dan peperangan. Akibat daripada itu, terdapat penganalisa geopolitik dan ketenteraan meramalkan tahun mendatang ini mungkin bakal tercetus peperangan besar seperti Perang Dunia Pertama dan juga Kedua. Konflik di Asia Barat seperti Palestin Israel, Syria, Yemen, Iraq, pertelagahan negara-negara Arab, normalisasi hubungan UAE Israel, Libya, konflik Laut Cina Selatan, pertembungan Amerika Syarikat dan juga China, konflik empangan Sungai Nil Biru, Kashmir, Sudan, rampasan kuasa di Mali, penghapusan etnik Rohingya maupun Uyghur, pertembungan kaum dan bangsa serta hangatnya kempen peperangan Rusia di Ukraine juga tidak ketinggalan. Kesemua peristiwa dan konflik tersebut seolah-olah menguatkan lagi teori pakar-pakar dan penganalisa politik antarabangsa bahawa dunia sudah hampir kepada pertembungan besar yang mampu merosakkan serta menghancurkan ketamadunan manusia ketika ini akibat sikap dan kegairahan segelintir manusia. Di sebalik kehangatan kesemua peristiwa dan konflik tersebut, timbul lagi satu konflik yang tidak dijangka oleh mana-mana pun di dunia, iaitu konflik di timur Laut Mediterranean di antara Turki dan juga Greece. Konflik tersebut tercetus apabila sebelum ini Turki memulakan eksplorasi minyak dan gas di timur Laut Mediterranean, terutamanya di sempadan lautan kedua-dua negara, dan Greece pula telah melanggar perjanjian untuk tidak menempatkan serta memperkuatkan aset-aset ketenteraan di beberapa buah pulau bersempadan dengan Turki yang sekaligus telah menimbulkan kegusaran. Greece pula telah menuduh Turki menjalankan eksplorasi minyak dan gas melewati sempadan lautan di negaranya, dan daripada situ bermulalah pertikaian di antara Turki dan Greece yang saat ini telah memasuki fasa di mana kedua-dua negara seperti telah bersiap sedia untuk bertembung daripada segi ketenteraan jika tiada penyelesaian dicapai di meja rundingan. Baik Turki maupun Greece di saat ini telah memulakan latihan ketenteraan baik di lautan, udara maupun darat. Turki yang saat ini boleh dikatakan sebagai satu kuasa dunia yang telah mula meningkat naik, menjalankan latihan ketenteraan secara bersendirian, manakala Greece ketika ini mula mendapat sokongan daripada Perancis, Mesir dan UAE serta mula menjalankan latihan ketenteraan bersama negara-negara tersebut. Yang menariknya, pertembungan di antara Turki dan Greece ini telah menarik minat Perancis untuk campur tangan. Ianya sudah seperti menjadi sekutu kuat Greece dengan berani menempelak Turki dan presidennya Recep Tayyip Erdogan, serta telah berani menarik kesatuan Eropah sekali di dalam pertembungan ini, di mana kesatuan Eropah baru-baru ini telah memberi amaran kepada Turki agar menghentikan eksplorasi minyak dan gas di timur Laut Mediterranean atau akan berhadapan dengan sekatan. Walaupun Turki berhadapan dengan ancaman dan amaran daripada Perancis maupun kesatuan Eropah, Turki tetap meneruskan eksplorasi tersebut tanpa mempedulikannya. Namun, terdapat satu lagi persoalan ramai penganalisa geopolitik dunia ketika ini. Di manakah Amerika Syarikat dan NATO yang selalunya akan menjadi pengantara maupun polis dunia ketika berlakunya sesuatu konflik terutamanya di Eropah, di mana benua tersebut sekian lama menjadi seteru terkuatnya? Sudah tentu sikap berdiam diri Amerika Syarikat ketika ini maupun NATO telah menimbulkan sedikit sebanyak persoalan dan juga kebuntuan. Malah berkemungkinan Turki yang turut menjadi negara anggota NATO telah menyebabkan NATO terbatas daripada bertindak sewenang-wenangnya ke atas Turki. Maka, mungkin di atas sebab-sebab tersebut, NATO dan Amerika Syarikat seolah-olah telah hilang taring di dalam konflik di antara Turki dan Greece. Malah dilihat seperti telah gagal untuk bertindak. Berbalik semula kepada pertembungan Turki-Greece dan sokongan Perancis, Mesir, UAE terhadap Greece. Sokongan Perancis, Mesir dan UAE turut juga mempunyai kaitan dengan konflik di Libya, di mana Turki membantu dan menyokong kerajaan GNA Libya
manakala Perancis, Mesir dan UAE membantu dan menyokong ketua pemberontak Libya Khalifa Haftar. Adalah tidak mustahil bahawa sikap Perancis, Mesir dan UAE yang menyokong Greece adalah kerana cubaan negara-negara tersebut untuk melemahkan pengaruh Turki serta menyekat Turki daripada menjadi salah satu kuasa besar dunia seperti mana ketika zaman kerajaan Uthmaniyah dahulu. Keberadaan Turki dan pengaruh geopolitiknya di dunia ketika ini agak besar dan mungkin tidak mampu dibendung jika dibiarkan tanpa sekatan. Namun, sebenarnya pertembungan Turki dan Greece bukanlah satu perkara baru. Malah ianya telah pun berlaku semenjak daripada zaman kerajaan Uthmaniyah lagi. Sejarah pertembungan Turki dan Greece telah mengakibatkan perang di antara kedua-dua negara semenjak daripada tahun 1897 dan yang terakhirnya pada tahun 1974 apabila Turki menawan Cyprus. Perang 13 hari atau Perang Turki-Greece 1897 adalah perang di antara kerajaan Uthmaniyah dan kerajaan Greece, di mana ketika itu perang tersebut adalah berkaitan Pulau Crete, satu pulau terbesar di dalam Greece ketika ini. Pada ketika itu, Pulau Crete adalah di bawah kekuasaan kerajaan Uthmaniyah dan mengikut kepercayaan kuno Greece pula, di pulau tersebut adalah tempat kelahiran Zeus, Tuhan agama kuno orang-orang Greek. Perang tersebut telah berakhir dengan perjanjian damai yang ditandatangani pada 20 September 1897. Namun akhirnya pada tahun 1913, Pulau Crete atau Cretan State telah menjadi hak milik Greece setelah kerajaan Uthmaniyah telah mula lemah dan akibat campur tangan beberapa negara Eropah. Manakala Perang Turki-Greece di antara tahun 1919-1922 adalah perang kedua di antara kedua-dua negara ini. Perang tersebut berlaku setelah kekalahan kerajaan Uthmaniyah di dalam Perang Dunia Pertama dan berikutan janji Perdana Menteri British ketika itu, David Lloyd George, kepada Greece untuk memberikan Anatolia yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Uthmaniyah kepada Greece. Ketika itu, Istanbul telah ditawan oleh British, Perancis dan Itali serta kerajaan Uthmaniyah yang berada di dalam keadaan yang sangat lemah. Akibat daripada kelemahan itu, Greece telah memulakan peperangan untuk menawan semula Anatolia. Kelemahan kerajaan Uthmaniyah adalah akibat daripada perjanjian Sykes-Picot yang dipersetujui secara rahsia di antara British, Perancis, Rusia dan juga Itali, di mana perjanjian tersebut adalah untuk memecah belahkan kerajaan Uthmaniyah, seterusnya membahagikan negara-negara yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Uthmaniyah, di antara mereka maupun sekutu mereka seperti Palestin kepada orang Yahudi dan Anatolia yang dijanjikan kepada Greece. Peperangan tersebut telah tamat pada Ogos 1922, di mana Greece telah memulangkan semula wilayah yang ditawan kepada Turki. Seterusnya selepas itu wujudlah Republik Turki di bawah Mustafa Kemal Atatürk setelah dijatuhkan kerajaan Uthmaniyah oleh musuh-musuh Islam dan telah membahagikan negara-negara Islam sesama mereka untuk dikuasai dan dijajah. Manakala perang terakhir di antara Turki dan Greece adalah pada tahun 1974 apabila Turki telah menawan Cyprus. Ia berlaku akibat satu rampasan kuasa yang dijalankan oleh tentera Greece bagi menawan semula Cyprus. Greece yang sememangnya telah bercita-cita untuk menjadikan Cyprus sebahagian daripada wilayahnya semenjak daripada tahun 1950-an, iaitu sebelum Cyprus mencapai kemerdekaan pada tahun 1960. Cyprus adalah sebuah negara yang didiami oleh dua bangsa terbesar, iaitu Turkish Cypriot, iaitu rakyat Cyprus berbangsa Turki, dan Greek Cypriot, iaitu rakyat Cyprus berbangsa Greece. Setelah Cyprus merdeka, Greece cuba mengawal Cyprus dengan bantuan Greek Cypriot, tetapi ditentang oleh Turkish Cypriot yang menolak campur tangan Greece di dalam mengawal kerajaan Cyprus.
Akhirnya, ketika Greece diperintah oleh junta tentera yang diketuai oleh Dimitrios Ioannidis, berlakulah rampasan kuasa yang diterajui oleh Greece dengan bantuan Cypriot Greece untuk menawan Cyprus. Setelah Turki menawan Cyprus, ia membahagikan Cyprus kepada dua, di mana sehingga hari ini wujudlah dua Cyprus, iaitu Republik Cyprus dan Cyprus Utara atau Turkish Republic of Northern Cyprus. Hakikatnya, sejarah membuktikan perseteruan Turki dan Greece mampu membawa perubahan kepada geopolitik di sekitar Timur Mediterranean maupun kawasan sekitarnya. Sejarah juga telah membuktikan kemampuan Turki untuk menjadi kuasa besar dunia serta mampu menjadi peneraju dunia Islam. Apa yang dapat dikupas maupun diterjemah oleh admin ketika ini? Jika Turki meneruskan eksplorasi minyak dan gas serta mampu membangunkan kawasan yang dipercayai mempunyai simpanan gas yang bernilai berpuluh bilion dolar, Turki akan mendapat limpahan ekonomi yang besar dan begitu juga kuasa ekonomi yang sangat kukuh. Dengan penguasaan ekonomi dan kemampuan Turki ketika ini, berkemungkinan negara-negara seterunya berpendapat Turki akan mampu bangkit sekaligus menjadi kuasa besar dunia. Dengan pengaruh geopolitik yang luas dan hubungan akrab dengan negara-negara seperti Iran, Qatar, China dan Rusia serta negara-negara Islam berserta kemampuan tinggi di dalam teknologi dan sains, Turki perlu dihalang sebelum tidak lagi mampu untuk dibendung. Oleh itu, pastinya tidak lama lagi akan banyak lagi negara masuk campur di dalam konflik tersebut untuk menekan Turki, terutamanya daripada Eropah. Kerana tempiasnya, jika Turki bangkit menjadi kuasa besar dunia, yang paling terkesan sekali adalah negara-negara Eropah. Walau bagaimanapun, admin percaya dan yakin kepimpinan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mampu untuk mengatasinya dan admin juga yakin Turki pasti berjaya mengatasi halangan ini dengan jayanya.